Ini apa punya pemikiran ini? Biasa orang buat petition, buat tanda tangan. Ini NGO ataupun civil society yang tak ada kuasa dalam kerajaan. Awak sekarang ni dah ada kuasa dalam kerajaan. Kita timbalan Perdana Menteri, Azalina Menteri Undang-Undang, Zahid Hamidi timbalan Perdana Menteri. Awak dalam kerajaan nak minta tanda tangan buat petition, apa kejadahnya? Fikirlah sikit. Inilah dia orang dia, kadang-kadang saya geram juga tuan-tuan. Nak gelak-gelak juga, tapi nak geram-geram juga ya. Ini nombor satu. Ni tak tahulah, kalau saya cakap otak letak kepala lutut, dia ni pula. Inilah orang yang cakap dulu kenaikan kos sara hidup rakyat ni sebenarnya bagus sebab apa, rakyat ini menandakan rakyat semua dah banyak duit, tingkat pendapatan macam itu. Inilah dia mentaliti dengan apa tu, pemikiran orang-orang seperti ni. Yang dia tahu jilat aja. Ini bila dah keputusan ni berlaku pun, dia nak jilat, dia nak ampu lagi tuan-tuan. Lepas tu nak suruh kita, nak suruh ahli-ahli UMNO. Saya bukan lagi ahli UMNO, tapi rakyat perlu apa komen pasal benda ini. Anwar Ibrahim pun komen pasal UMNO. Dia kata banyak ahli UMNO tak puas hati tu hari sebab ahli UMNO ni fikir UMNO ini telah keluar daripada landasan perjuangan. Itu Anwar Ibrahim cakap. Kalau Anwar Ibrahim boleh komen pasal UMNO, takkan kita biasa-biasa ni tak boleh komen pasal UMNO. Dan UMNO itu, pemimpin-pemimpin UMNO sekarang dalam kerajaan, jadi menteri, jadi timbalan Perdana Menteri. Siapa yang bayar gaji dia ni semua? Rakyat lah. Yang kita ni bayar cukai. So bila kita bayar cukai, kita yang bayar gaji dia orang ini, maka kita berhak komen pasal ini. Terutama mereka ini patutnya membela pemimpin UMNO. Mereka ini orang UMNO. Dulu yang cakap berkobar-kobar semasa perhimpunan khas UMNO, saya ingat lagi tahun lepas saya ada atas pentas Zalina berkobar-kobar cakap oh kita ni kalau ada kuasa, kita guna kuasa. Masa tu dia nak salahkan apa Mike Sabri ke apa benda semua. Pakailah kuasa ganti peguam negara lah sebagainya. Kali ni kenapa Zalina? Dah ada 3,000 perwakilan. Awak panggil lah Zahid Hamidi. Panggil berkumpul dekat PWTC tu. Bagi ucapan balik semula. Jelaskan kepada perwakilan-perwakilan UMNO 3,000 orang ini, kenapa kita terdapat pembelaan sepatutnya untuk Datuk Seri Najib. Setakat ini yang saya dengar, kamu punya penjilat-penjilat dengan pengampu aja yang buat statement. Kamu sendiri mana? Saya nak dengar statement daripada Zahid Hamidi sendiri yang telah berjanji dengan kita semua dulu dia akan bela. Setakat nangis-nangis dalam office kita dengar itu semua. Itu orang politik banyak dah buat lah Zahid. Zalina tak tahulah dia menangis ke tidak ke apa, saya tak tahulah. Saya nak dengar statement daripada Zahid sendiri. Lepas tu statement kami nak dengar. Lepas tu statement daripada Azalina sendiri. Azalina ni Menteri Undang-Undang. Takkanlah dia tak tahu benda ini. Takkanlah lepas 5 hari keputusan dibuat hari Isnin, lepas 5 hari kamu baru bagi tahu. Lepas tu saya ada terbaca satu kenyataan daripada ini satu lagi penjilat lah saya tengok. Sebelum zaman Mai Sabri, siapa yang berkempen guling-guling atas jalan nak masukkan Najib dalam penjara? Puak-puak yang awak sokong sekarang ni lah yang paling kuat sekali DAP dengan PKR. Yang bila kita bertanding PRU 15 itu hari, kan, siapa yang menyanyi hoi ya hoi itu? PKR dengan DAP lah yang menyanyi hoi ya hoi. Awak ada dengar orang lain menyanyi hoi ya hoi yang kata UMNO ni rasuah dan sebagainya. Mereka-mereka inilah. Sebelum itu, siapa geng-geng Ambiga lah apalah yang sekarang ni bising berkenaan dengan dia tak setuju tentang pengampunan Datuk Seri Najib. Ni puak-puak mana? Adakah kita dengar puak-puak orang-orang PAS ke apa ke yang cakap mereka tak setuju tentang pengampunan Datuk Najib? Ada dengar? Saya tak dengar. Yang saya dengar, kawan-kawan kita yang dulu bersama kita Muafakat Nasional dalam PAS, mereka tak ada bantah pengampunan Datuk Seri Najib. In fact, dia baik dengan Datuk Seri Najib, pemimpin-pemimpin PAS ini. Yang sekarang ni bantah tentang pengampunan Datuk Seri Najib ialah puak-puak DAP ni. Kalau tengok, dia yang kata, oh kalau apa ni orang kata Datuk Seri Najib keluar, ini adalah red line dan sebagainya. Siapa DAP yang kau cium mulut sekarang ni? Sekarang Zahid Hamidi nak cium mulut dengan dia orang ni. Kata kita akan berterusan ini semua. Lepas itu, dia nak blame siapa lagi?
Kalau nak blame orang yang nak apa tu, apa orang kata sebelum itu nak blame Dr. Mahathir lah, kata yang telah apa orang kata nak masukkan Datuk Najib dalam penjara, Mat Sabri yang masuk penjara. Jangan cerita separuh-separuh. Takkan awak nak cerita 2-3 orang ni, lepas tu senyapkan yang apa PH, PKR dengan DAP dengan Amanah ni semua. Yang dulu cakap Datuk Najib ni macam-macam dan sampai sekarang mereka tak setuju tentang pengampunan Datuk Seri Najib. Kita nak pengampunan. Mereka yang tak setuju. Sekarang ni awak dalam UMNO. Awak ikut siapa? Lepas itu bila awak tak dapat pengampunan, awak main moyang sekarang ini. Padahal awak dah dapat kuasa. Zalina? So buatlah ucapan tu semula, Azhar. So ini yang saya nak bagi tahulah. Dan jangan menipu. Dan kalau nak menjilat tu, berpada-pada lah. So sekarang, lepas tu seorang lagi, siapa penjilat? Puan Azhar-Kashi. Dia kata, okey. Dia kata, apa orang kata pengampunan, apa keputusan pengampunan ini melemahkan UMNO. Awak baru lepas dapat keputusan ini, awak nak cover-cover baru cakap macam ni ke? Kawan Puan Azhar-Kashi ni, Saifuddin Nasution. Dia menteri KDN. Dulu saya dah minta, lepas saya usulkan pengampunan diraja ni, saya tahu pengampunan diraja ni memakan masa yang panjang. Saya yang pertama sekali cadangkan, yang pertama atau antara pertama, macam itulah, mencadangkan pengampunan pada bulan Mac tahun 2023. Lepas tu saya tahu dia memakan masa yang panjang. Saya kata sementara itu, kita usulkan untuk tahanan di rumah. Tahanan di rumah ni tak perlu pergi lembaga pengampunan. Tahanan di rumah ni adalah bidang kuasa kerajaan atau Menteri Dalam Negeri. Puat, kalau awak serius untuk bantu Datuk Najib, pergi cakap pada kawan awak, Saifuddin Nasution. Dia Menteri Dalam Negeri, dia bila bincang dengan Anwar, dia sign aja. Lepas itu, buatlah apa yang patut dalam peraturan penjara itu supaya Datuk Seri Najib boleh ditahan di rumah serta-merta. Yang nak kurung Datuk Najib dalam penjara ni sangat lama sangat. Apa pasal? Ini saya nak tanya. Lepas tu dia pergi attack Tony Phua. Tony Phua tu bekas MP DAP. Kalau awak betul-betul nak attack DAP, pergi tanya Anthony Loke apa pendirian dia berkenaan ini. Takut pula sebab dia asyik menjilat Anthony Loke, puak-puak ini. Awak cakap pasal Tony Phua. Tony Phua tu dah bekas. Awak pergi tanya apa Setiausaha Agong DAP yang sekarang berkenaan pendirian dia tentang pengampunan Datuk Seri Najib. Puak-puak DAP ni awak tanya dia, kalau tak setuju ni kononnya berkenaan dengan rasuah dan sebagainya, apa jadi dengan kes Lim Guan Eng tu? Kes Lim Guan Eng itu tak habis mahkamah pun tuan-tuan. Dulu tiba-tiba dijatuh apa ni orang kata di DAA ke DNA discharge ataupun dia punya charge itu digugurkan. Datuk Najib kurang-kurang dia dah pergi mahkamah semua, hakim dah buat keputusan. Lepas tu kita fight sebab apa kita minta pengampunan, sebab proses dia tu saya sendiri cakap hakim yang dilantik pasal Hakim Nazlan tu macam mana pula dia jadi hakim? Dia tak sepatutnya jadi hakim sebab dia ada terlibat dengan Maybank. Maybank ni menubuhkan SRC. So ada unsur-unsur tak betul dekat situ. So sebab itu kita, Datuk Najib, saya ingat dia tak pernah minta, saya sendiri tak pernah minta kes Datuk Najib ni digugurkan. Apa yang kita nak adalah perbicaraan yang adil supaya hakim lain, ni kalau ada mistrial, letak hakim lain, okey bicaralah dengan hakim lain. So sementara proses ni nak dibuat, kita bagi pengampunan kepada keputusan yang dibuat oleh hakim atau perjalanan kes ni yang kita tengok ada masalah sebab hakim itu terlibat dalam kes itu. Kes ini jadi tidak adil, sebab itu kita minta pengampunan. Dan sementara itu kita boleh dibuat tahanan di rumah, itu pun tak nak bagi walaupun itu adalah bidang kuasa menteri-menteri saja atau menteri saja. So memang mereka ni tak ikhlas nak bagi.